benda ni penting lah, penting untuk kita fahami dululah sebelum awak pergi ke lab. Okay, maknanya kalau awak tak faham benda ni, awak masuk dalam lab pun macam masuk saja je lah. Okay, dia macam tak tahu apa benda yang nak dibuat semasa animation. Ya, betul lah. Lab untuk animation saya rasa lambat lagi dalam 2-3 minggu lagi lah kot, ataupun 2 minggu lagi. Tapi kita mulakan dululah. Okay, so seperti yang saya dah terangkan tadi dalam video tu, okay, bila sebut animation, animation is about making making still images untuk jadi bergerak. Okay. Asalnya, contohlah saya lukislah satu pokok. Okay, maknanya asalnya kita hanya nampak pokok ini pegun macam ni lah. Okay. So, contohnya lah, apabila ada angin. So, angin mungkin akan ada pergerakan daun pada pokok ni. Mungkin angin bertiup daripada arah sini. Okay, bila angin bertiup daripada arah situ, mungkin kita akan nampak sedikit perbezaan, iaitu pokok tu daunnya pergi ke sana lah. Kalau tadi daunnya mungkin merimbun ke kanan, tapi apabila ada angin yang bertiup daripada arah kanan ke kiri, so mungkin daunnya akan lebih merimbun ke kiri. So, pergerakan daripada yang asal ni macam ni, pergi merimbun ke belah kiri, itu adalah animation. Okay, itu adalah animation. Jadi, sekarang ni, macam mana kita nak buat satu pokok yang pegun untuk dia ada pergerakan ke daunnya ke kiri ataupun daunnya ke kanan. So, itu adalah animation. Okay, itu adalah animation. So, sekarang ni, nak buat animation ni, dia ada beberapa prinsipal yang utama lah. Okay, so, sekarang ni saya nak tunjuk, nak beritahu berkenaan dengan frame dan juga keyframe. Okay, jadi mungkinlah ada orang yang dah pernah dengar, especially orang yang suka edit video, for example. So, adalah perkataan frame dan juga keyframe ni. Okay, jadi apa dia frame dan apa dia keyframe? Okay, frame ni adalah, frame tu adalah berapa panjang masa yang kita nak buat video tu ataupun satu animation. Animation dengan video lebih kurang sebab dia adalah dia lebih kurang lah, benda yang lebih kurang, benda yang kita boleh kata sama lah, dia menggunakan kaedah yang sama. Okey. So contohnya kita ada masa 1 minit lah contohnya. Okey, ini adalah duration untuk 1 minit. Okey, untuk 1 minit. Jadi 1 minit ni nak buat apa? Contohnya, dalam satu-satu animation, okey, dalam masa 1 minit ni kita nak buat apa? Ataupun kalau macam kata 1 minit ni panjang sangat, lama 1 minit ni sebenarnya untuk kita buat animation. Okey, kita katalah in 3 second lah. Okey, in 3 second. Okey, daripada titik A, okey, kepada titik B, okey, itu dia makan masa sebanyak 3 saat. Okey, titik A ke titik B, masanya adalah 3 saat. So, apakah pergerakan yang akan berlaku daripada titik A ke titik B? Itu adalah animation. Okey, apa saja pergerakan yang berlaku daripada titik A ke titik B, itu adalah animation. Contoh saya kata tadi, okey, yang paling mudah sekali adalah kalau orang kata nak gerakkan bola, Allahu Akbar, tutorial paling mudah untuk beginner, okey, untuk buat animation adalah biasanya orang akan buat bouncing ball. Okey, bouncing ball maksudnya, okey, ada satu bola yang dia akan jatuh ke atas lantai dan dia akan melantun semula naik. Okey, so ini adalah animation yang paling basic lah. Mana siapa-siapa boleh buat bouncing ball, insya-Allah dia boleh buatlah animation pun. Okey. So, saya dah sebut tadi dekat dalam video tu bouncing ball, tapi oleh kerana video tu saya tak contoh, tak apa, ini main sebut je, sebut je lah. Okey. So, secara yang kita boleh lukisnya, okey. Bouncing ball, kalau kita nak buat lah animation, okey, kita akan buat bouncing ball tu, maknanya ada bola yang jatuh kemudian melantun. Okey. Jadi, perkara ni, okey, ada berapa pergerakan sebenarnya di dalam perbuatan ataupun animation bouncing ball jatuh dan melantun. Okey.
Mungkin ada orang kata 2 perbuatan. Okey, tapi jawapannya 3. Saya malas nak tanya lah, saya terus beritahu je. Jawapannya 3 kali pergerakan. Okey, pergerakan yang pertama adalah statik ni lah. Statik daripada duduk ke atas ni, kemudian ini pergerakan yang pertama. Okey, pergerakan jatuh ke bawah. Okey, apabila dia jatuh ke bawah, dia akan pergi kepada titik yang kedua. Okey, titik yang kedua. So, ini titik yang kedua. Dan perbuatan naik semula ke atas itu adalah perbuatan yang ketiga. Ataupun kita boleh kata dia bola duduk ke atas ni, itu adalah titik yang ketiga. Okey, jadi apabila macam ni, okey, situasinya 1, 2, 3 pergerakan. Okey, jadi tadi saya kata setiap pergerakan adalah daripada titik A ke titik B. So now, oleh kerana ada 3 pergerakan, dia tak jadilah daripada titik A semata-mata. Okay, tak jadilah daripada titik A semata-mata kepada titik B. Tak jadi dah lah. Jadi, dekat sini ada satu lagi pergerakan. Okay, ada bouncing ball yang lain ataupun ada pergerakan yang lain kat sini. Jadi, sepatutnya dekat sini ni ada satu lagi titik pergerakan. Alright. Jadi, banyaklah pula jadi dia. Tak apalah. Okay, kita pun jadikan sini titik B. Hak ni kita jadikan dia titik C lah. Okay, jadikan dia titik C. Okay, dah titik-titik ni perlu ke ada nama madam? Tak perlu pun. Saya beritahu nama ABC tu sebab nak suruh senang nak terangkan lah. Alright. So sekarang ni, daripada titik A ke titik B, apa pergerakan dia? Ni pergerakan dia. A ke B. Maknanya daripada atas melantun, turun ke bawah. Jatuh. Itu adalah A ke B. Okey, daripada bawah ni, nak naik ke atas pula itu adalah B ke C. Dah kalau dia melantun 5 kali madam, awak bilanglah sampai 5 lah. Maknanya turun lagi, naik lagi, turun lagi, naik lagi. So kalaulah sekali melantun ada 3 titik, so 5 kali melantun, kita boleh kata ada 15 titik lah. Okey, ada 15 titik. So, titik-titik ni yang saya buat A, B dan C ni apa benda? Okey, inilah yang kita panggil dia sebagai key frame. Okey, kita ada key frame A, kita ada key frame B, kita ada key frame C. Okey, yang mana normally apabila kita buat dalam animation punya tool ataupun software, okay, keyframe ni bentuk dia macam ni. Gitu. Tapi bukan color merah lah. Saya beritahu, saya lukis je color merah ni. Okey, yang sebenarnya dia bukan color merah. Terpulanglah tengok software apa kita pakai. Tapi biasanya ginilah tanda dia. Okey, ni keyframe. Okey, yang lain-lain tu dia akan buat sebagai frame. Bergantung kepada software yang kita pakai. Okey, bergantung kepada software yang kita pakai. Okey. So, keyframe inilah maknanya daripada satu pergerakan kepada pergerakan yang lain. Okey, itu keyframe. Satu pergerakan kepada pergerakan yang lain. Okey, kita ada pergerakan kat sini. Okey, kita ada pergerakan daripada satu keyframe kepada keyframe yang lain ada satu pergerakan. So, satu keyframe pergi kepada keyframe yang lain ada satu pergerakan. Alright. Lepas tu daripada frame yang tengah ni pergi pula kepada frame yang terakhir itu satu lagi pergerakan. So, daripada sini naik ke sini dia akan ada satu lagi pergerakan. Hopefully boleh fahamlah benda yang saya terangkan ni. Okey. So, di sepanjang pergerakan ni kita kena susun lah. Kita kena susun apakah tahap-tahap pergerakan dia. Okey. Ni kalaulah misal kata cara celluloid. Kalau siapa yang dengar tadi tu, dia tahulah apa benda. Ada pernah dengar lah perkataan celluloid tadi. Okey, kalau celluloid animation ataupun cell animation, okey, kalau zaman dululah, kita kena lukislah satu persatu ni. Kena lukis. Okey, bola ni duduk sini.
Lepas tu bola ni duduk sini. Lepas tu dia nak menjunam. Okey, bola ni macam bujur sikit pasal nak menjunam. Okey, sini pula. Sini pula. Sehinggalah bola ni lepek. Okey, lepas tu naik pula sekali lagi. Naik lagi. Naik. Okey, makin bulat dan makin bulat. Okey, dah jadi macam tu. So, kita kena lukislah di setiap frame ni. Di setiap frame, okey, apakah pergerakan dia? Apakah pergerakan dia? Ataupun di setiap beberapa frame lah. Okey. Jadi kalau kita nak gunakan cell animation, setiap frame ni kita kena kena jadikan dia sebagai keyframe. Okey. Yang ni contohnya ini adalah keyframe yang kedua. Okey. Yang ni untuk pergerakan ni. Okey, hak ni pula untuk pergerakan ni. Hak ni pula untuk pergerakan ni. Kalau kita tak cukup dua lagi keyframe. Okey, tak apalah. Okey, hak ni pula untuk yang ni contohnya. Hak ni pula untuk yang ni. Yang ni pula, sorry. Pasal saya selang satu frame. Untuk yang ni pula. Okey. Boleh ke selang-selang? Boleh, tak ada masalah pun. Kalau tak nak selang pun tak apa. Okey. Tapi frame ni kena ingatlah dia adalah berkenaan dengan masa dan pergerakan. Jadi kalau lagi rapat-rapat keyframe kita, maka lagi lajulah pergerakan dia. Okey, kalau lagi rapat keyframe dia, maka lagi laju pergerakan. Okey. Jadi bila kita nak buat satu pergerakan, kita kena fahamlah dahulu apakah pergerakan yang kita nak buat. Apakah animation yang kita nak buat. Kita kena faham dulu. Okey, contohnya macam tadilah. Okey, ataupun kita nak buat kereta bergerak. Okey, senang kita ambil lah. Okey, kita ada satu kereta. Alright, saya tak pandai lukis mana ni. So, janganlah ketawakan kereta saya. Okey, kita ada satu kereta. Kereta ni asal duduk sini. Okey, so ini pada satu frame. Pada satu jangka masa. Okey, keyframe yang pertama, kereta duduk kat sini. Okey, pada keyframe yang kedua, kita nak buat animation mudah. Okey, keyframe yang kedua ni, kereta ni tak duduk kat sini dah. Kereta ni akan duduk di sini. Contoh. Okey, kereta ni akan duduk kat sini. Okey, jadi sekejap tadi lagi. Copy. Paste. Okey. So kita nak buat pergerakan kereta daripada titik A, okey, pergi ke titik B. So kalau dalam computerized ataupun computer animation, perkara ni boleh berlaku. Kat sini ni banyaklah frame-frame dia. Okey, yang frame saja yang kita tak jadikan keyframe. Frame tu kena ingat, frame tu adalah jangka masa. Okey, frame tu mewakili jangka masa. So lagi panjang frame dia, maka lagi panjanglah masa yang diambil untuk kereta ni sampai daripada titik A ke titik B. Okey. Frame tu adalah jangka masa. So lagi lama frame ni, lagi panjang frame ni yang kita buat, okey, lagi jauh antara dua titik A dan B ni, maka lagi panjang ataupun lagi lambat kereta ni bergerak. Okey. Jadi kalau dalam computer animation, yang mana kalau kita guna animate, okey, kalau kita guna animate, kita boleh buat terus je animation macam ni. Maknanya kita letak satu titik, lepas tu letak titik keyframe yang pertama ni, lepas tu letak keyframe yang kedua, lepas tu kita buat twinning. Kalau siapa yang dengar tadi video saya, dia jujur, dia dengar, okey, dia pun akan tahu apa benda twinning. Okey, so kita twinkan dia, dia akan tolong buat. Okey, dia siapa? Komputer lah. Okey, komputer software kita tu akan tolong buat. Okey, pergerakan demi pergerakan demi pergerakan. Gitu. Dia akan tolong buat directly. Maknanya kita tak payahlah nak lukis satu-satu. Dia akan tolong buat. Alright. Dia akan tolong buat. Seolah-olahnya macam ni. Bila kita buat twinning. Bila kita buat twinning, seolah-olahnya akan ada pergerakan kereta daripada titik A. Daripada titik A ke titik B. Dia akan tolong buat. Okey, twinning tu maksudnya
komputer algorithm akan tolong animatekan untuk kita. Okay, komputer algorithm akan tolong animatekan untuk kita. So, itu twinning. Okay, so itu twinning. Jadi, kenapa saya nak kena beritahu sangat benda ni? Because ini adalah basic untuk animation. Kalau awak tak faham benda ni, saya boleh jamin awak tak akan boleh buat apa-apa dalam lab. Okay, saya boleh jamin awak boleh tak buat apa-apa dalam lab. Sebab ini adalah the basic concept of animation. Kalau kita tak reti, maka tak boleh lah. Okay, nanti saya tunjuk satu ni. Contohlah, ni adalah iklan pula. Okay, ni adalah contoh apa nama software yang kita ada lah kat pihak ni dalam tablet lah. Okay, yang ni yang version apa nama ni? Version Allahu Akbar mobile. Payung. Okay, contohnya ni. Yang kat bawah ni, saya pun tak nak kabur. Okay, saya ingat benda ni. Okay, yang kat bawah ni, okay, yang di sini ni, ini adalah frame. Okay, so ini adalah frame yang pertama. Okay, ini frame yang pertama. Dia bergantung, macam saya kata, dia bergantung kepada software yang kita guna. Okay, now, software yang kita guna ni, Flippa Clips ni, pasal dia macam ni. Okay, nanti saya akan tunjuk pula animate. Okay, bukan nak suruh buat dah sekarang, tapi nak tunjuk dulu. Okay, nak tunjuk dulu macam mana rupa benda yang saya maksudkan tu. Frame dan juga keyframe tu. Okay, saya tunjuk je lah. Okay, contohnya kita nak buat bouncing ball tu tadi. Okay, kita pun nak buat bouncing ball. Okay lah, pilihlah warna hitam pun jadilah. Okay, so saya nak tunjuk apa yang dimaksudkan dengan frame dan keyframe tu tadilah. Alright, so pada frame yang pertama. Okay, pada frame yang pertama, bola saya duduk kat atas ni. Okay, saya pun tambah frame yang kedua. Pada frame yang kedua, bola saya turun kat sini. Pada frame yang ketiga, bola saya duduk kat sini. Pada frame yang keempat, bola saya duduk kat sini. Frame yang kelima, bola ni duduk kat sini dah. 6, seterusnya. Banyaklah sikit kena lukis. Okay. Benda yang kelabu-kelabu selepas saya lukis ni dia panggil onion skin. Onion skin kan dia dia nipis je kan. Okay, so kita pun boleh play. So kita nampaklah bola tu melantun. Itulah maksudnya. Okay, so hopefully orang boleh tengoklah apa bendanya. So ni adalah macam contoh je lah. Okay, contoh untuk animation. So saya tunjuk benda ni untuk awak nampak. Okay, untuk awak nampak. Barang free dia elang semua lah. Okay, so macam tu. Alright, so mana dah bendanya. Okay, salah dah. Okay, so itulah yang saya maksudkan dengan frame dan juga keyframe. Okay, so kalau Flippa clip tadi tu, gitulah pattern dia. Flippa clip. Macam nak keluar daripada benda ni, ya Allah. Dia masa dia, tak ada pun dah pun, tak ada masa. Dia nak suruh tekan juga benda tu. Tak apa, dah tunjuk dah. Baik satu. Okay. So, itu bendanya. Alright. Ada soalan tak setakat ni? Tak ada, madam. Ada faham benda yang saya nak sampaikan Faham. Alright, good. Okay. So now okay. So satu lagi. Satu lagi adalah saya nak tunjuk animate. Okay, so animate ni pada komputer lah. Okay, animate pada komputer.
Okey. Okey, kalau yang ni pula, cuba perhatikan dekat bawah ni. Okey, ada dekat layer ni. Okey, perhatikan. Ni, ada 1, 5, 10, 15, 20 sehinggalah 105 ni kalau saya punya ni. Okey, apa maksudnya tu? Inilah frame. Inilah jangka masa ataupun timeline yang kita boleh buat untuk animation. Okey, contohnya tadi. Okey, kita ni apa nama? Biasanya pada yang pertama ni dah bulat tu. Itu maksudnya keyframe. Okey. Jadi contohlah saya lukislah sesuatu, mana pula okey ni. Saya lukislah sesuatu pada apa nama ni? Pada stage dia ni lah. Okey, saya lukis sesuatu. Saya lukis bulat ni. Allah, tak ada color pula. Color, cuk. Oh lah color satu. Okey, kita pun lukislah color. Lukislah satu bulat. Alright. Kemudian, kita pun nak buatlah bouncing ball konon-kononnya. Kita kata kita nak buat bouncing ball. Okey, kita pergi pada frame yang ke-25. Kita pun masukkan keyframe. Right click, insert keyframe. Okey, so pada masa yang ke-25 kita nak suruh bulatan ni duduk kat bawah. Okey, so bolehlah. Okey, kemudian pada masa yang ke-50 kita nak bulatan ni duduk kat atas. Kita tengok apa beza dia. Okey, so kalau kita enter 25 duduk bawah, 30 duduk atas, 50 duduk atas. Okey. So, ini adalah computer animation lah. Maknanya sebelum kita buat twinning. Dia ada tadi yang kita buat, yang saya buat dekat Flippa Clip tu, kita susun satu frame by satu frame by satu frame by satu frame by satu frame. Okey, kita susun macam tu. Okey. Yang ni boleh tak nak buat madam? Boleh je, tak ada masalah pun. Nak susun satu frame boleh, tak ada masalah. Okey, tapi yang ni saya dah tunjuk dah macam nak susun satu frame dalam Flippa Clip tadi tu. So now saya nak tunjuk apa yang dikatakan dengan twinning. Sebab saya sebut tadi dalam video tu twinning tu apa. Okey, now kita nak suruh komputer kita ni tolong buat animation. Kalau tak, dia akan jadi macam ni. Tak nampak macam animation pun, tiba-tiba je. Okey, so kita bagi arahan untuk dia buat twinning. So kita buatlah create motion twin. Okey, bukan. Yang ni nak kena create shape twin, sorry. Create remove motion. Okey. Classic twin. Tak boleh juga. Okey, boleh je. Okey, lepas tu yang ni pun satu lagi classic twin juga. Okey, dia akan tukarlah daripada shape kepada objek. Okey, dia banyaklah teknikal ni kalau bahagian ni. Okey, kalau kita okey, boleh nampak tak apa beza dia? Okey, so itulah yang kita panggil twinning. Maksudnya, kalau kita buat computer animation, kita tak payah nak bersusah payah. Okey, nak draw every single movement. Okey, kita hanya perlu beri arahan kepada komputer kat mana nak tuju. Okey, titik A duduk kat atas ni. Titik B duduk kat bawah, titik C duduk kat atas balik. So kita susun dia je macam tu, and then kita suruh komputer buat twinning dan dia tolong buatlah untuk kita. Mungkinlah benda ni rasa macam alah, macam tak real je madam, tadi ada kemek-kemek. So kita boleh kemekkan dia je, tak ada masalah pun. Okay, contohnya lah awak nak buat kemek macam ni. Okey lah, kita kemekkan. Tapi kalau nak buat kemek-kemek macam ni, dia kena banyak sikit lah dia punya keyframe ni barulah nampak real. Okay, contoh. Kalau dia jadi macam tu lah. Kelakar lah sikit. So that's why nak kena ada banyak keyframe. Okay, nak kena ada banyak keyframe. Maknanya kat sini ni masih lagi bulat. Kat sini masih lagi bulat biasa. Okay, menjunam tu barulah kita akan kena lepeh-lepehkan dia. Lepeh pula dia kena bujur. Sengit sikit lah. Dia tak boleh lah direct macam ni je. So kena ada banyak imagination sikit lah. Okay. So gitulah cerita dia. Alright.
Dan siapa-siapa yang berminat nak download dulu, download lah Flippa Clip dan sebagainya. Okay, yang ni Animate. So kalau tanya saya, mana yang paling best, madam? Of course lah Animate paling best. Okay. Saya pun tak decide mana lagi ni. Dah discuss dah dengan Sir Amir. Tapi tak tahulah, animation ni saya rasa macam berat nak suruh awak install Animate. Tapi tengoklah dulu macam mana. Kalau ada masalah sangat, kita kurangkanlah kapasiti dia tu, pergi ke yang ringan sikit lah. Okay. Tapi kalau tanya saya which one is the best, of course Animate is the best. Yang ni lah Animate ni. Okay. Alright. So saya rasa itu je lah yang saya nak terangkan ke awak. Iaitu benda-benda penting dalam animation. Ni benda paling basic dan paling penting. Kalau tak tahu, maka tak payah nak berangan lah nak buat animation. Okay? Alright, so until then, ada apa-apa soalan tak nak tanya? Ada soalan? Tak ada, madam. Tak ada, Okay. So, kalau tak ada, saya rasa tu je lah untuk hari ni. Nanti saya akan bagi attendance. Saya rasa attendance dalam tu hak lama tu dalam tu. Bukan rasa memang betul hak lama, saya lepas. Saya lupa nak buang. Okay. Jadi, saya akan bagi attendance link dekat Telegram lah. Alright, saya bagi attendance link dekat Telegram and then boleh isi je lah. Tak ada soalan, saya rasa malahan nak buat soalan. Awak jawab je lah. Lepas tu, kejap. Kita tengok kejap minggu depan. Minggu depan awak cuti kan? So, naik cuti nak kena buat test. Test tu cover sehingga test tu mana test? Assessment 1. Assessment 1 20% assessment. Itu saya cakap assessment 1 sampai video kan? Patutnya minggu ni adalah minggu video. Tapi saya ajar animation. So, test tu kita buat minggu ke-8 lah kot. Okay. Tapi saya akan beritahu balik. Apa-apa hal pun saya akan beritahu balik. Okay. So, minggu 7 tu kita belajar video. Minggu 8 tu kita buat test. Maknanya dia lewatkan sikit je lah. Lewatkan 1 minggu. Okay. Tapi apa-apa hal, saya akan beritahu balik. So, jangan pegang sangat. Lepas tu sebar-sebarkan. Madam kata test minggu ke-8. Okay, memanglah saya rancang untuk buat macam tu. Tapi saya akan discuss semula dengan Sir Amir. Sebab kita akan buat sekaligus lah. Okay. Jadi, bersedia je lah dulu. Time cuti tu ada masa, study lah dulu daripada introduction tu sampailah ke animation. So, video nanti lepas minggu ke-7 ni lah saya ajar. Okay. So, saya rasa itu je lah kot. Untuk hari ni, nanti saya akan bagi attendance. So, that's all. Thank you so much for your attention. And you may leave the meeting now.